Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Okay, saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini saja saya baca artikel di bawah Malaysia Kini. Saya bukan ditaja oleh Malaysia Kini. Jangan pula kata saya ditaja oleh Malaysia Kini lah. Alright. Baru-baru ini ada cerita pasal RCI tau. Tahu RCI adik? Adik tahu tak RCI itu apa? Royal Commission of Inquiry. Suruhanjaya apa orang kata? Suruhanjaya Diraja. Royal Commission of Inquiry. Suruhanjaya Diraja. Suruhanraya Diraja ni adalah satu suruhanraya RCI ni yang ditubuhkan untuk menyiasat satu-satu kes yang spesifik. So dia bukan polis, dia tak ada kuasa menahan, dia tidak ada kuasa mendakwa, tetapi dia ada kuasa untuk mengkaji dan dia akan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak yang berkaitan untuk diambil tindakan selanjutnya. Sama ada mereka terus menyiasat ataupun tindakan ataupun mereka akan memberi rekomendasi tidak berlaku apa-apa. So artikel ini adalah mengenai RCI yang berada di bawah zaman era Mahathir sewaktu jadi Perdana Menteri. Kita baca. Keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI. Dr. Mahathir telah berkhidmat 2 kali sebagai Perdana Menteri selama 24 tahun dan banyak dasar telah dilaksanakan semasa pentadbiran. Namun, ada keputusannya telah dipertikaikan setelah terbukti kontroversi dan menjadi penelitian Suruhanjaya Diraja, Siasatan Diraja iaitu Royal Commission of Inquiry. Misi pencarian fakta ad hoc ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, lazimnya dengan nasihat daripada Perdana Menteri. Di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 dan mempunyai kuasa yang luas untuk menyiasat dalam bidang rujukan mereka. Minggu lalu kerajaan mengumumkan RCI akan ditubuhkan menyiasat kedaulatan Batu Putih yang mana sebelum ini telah pun dilepaskan oleh Mahathir. Tapi kembali sekarang ini RCI akan ditubuhkan kembali. Now, skop RCI masih belum jelas tetapi sekali tumpuan adalah kepada Mahathir. Sultan Johor akan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong esok. Tidak merahsiakan kekecewaannya terhadap keputusan Mahathir 2018 untuk tidak meneruskan semakan isu itu di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dia tarik keputusan itu. Berikut adalah senarai ringkas RCI terdahulu yang berkaitan dengan dasar dan keputusan Mahathir. Mata lebam Anwar. Pada 1998, Anwar Ibrahim yang tidak lagi serasi dengan Mahathir disingkirkan dengan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia kemudiannya ditangkap. Apabila dihadap ke mahkamah untuk berdepan pertuduhan liwat dan salah guna kuasa, Anwar muncul dengan mata lebam dan memberitahu mahkamah dia dipukul sehingga pengsan semasa berada di lokap di Bukit Aman pada 20 September. Ketua Polis Negara ketika itu, Abdul Rahim Noor, pada mulanya berbohong dengan mendakwa bahawa Anwar adalah selamat dan kecederaan itu adalah perbuatannya sendiri. Dia kata Anwar tumbuk muka sendiri masa tu. Saya ingat lagi. Laporan siasatan dalaman polis mengesahkan Anwar dipukul semasa dalam tahanan polis tetapi gagal menemui dalangnya. Alasannya, pegawai penyiasat tidak dapat menemubual pegawai atasannya. Hanya setelah RCI ditubuhkan, maksudnya dia polis buat siasatan, ialah polis siasat polis kan. Tetapi polis bawah ni tak dapat interview lah polis atas. Kemudian ditubuhkan RCI untuk menyiasat kecederaan Anwar. Barulah Rahim yang memberi keterangan pada 2 Mac mengaku menampar Anwar dan menyebabkan dia terjatuh di atas lantai di bilik kurungannya. Dia menampar ni tuan-tuan. Perkataan yang agak sopan lah. Dia lebih daripada itu. Katanya dia tidak ingat sama mana Anwar terus dipukul. Meskipun Anwar ketika memberi keterangan mendakwa dirinya menerima lebih banyak pukulan. Prosiding Mahkamah Berasingan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan kerana Abdul Rahim mengasari Anwar. Dia juga memohon maaf kepada Anwar sebagai sebahagian daripada penyelesaiannya. Pada 2018, Mahathir mendedahkan dia marah dengan pihak polis kerana tidak mengheret Anwar ke mahkamah. Okey. Korek. Siapa yang ingat peristiwa ni 2007, Anwar mendedahkan video klip 2001 oleh pemberi maklumat Loh Go Burn yang memaparkan VK Lingam dengan Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim. Mereka membincangkan tentang pesaraan Muhammad Zaidin Abdullah sebagai ketua hakim dan mencadangkan Taikun Vincent Tan dan Tengku Andan selaku menteri dibawa berunding dengan Mahathir untuk memastikan Fairuz mendapat jawatan tertinggi. Fairuz akan menjadi Presiden Mahkamah Rayuan setahun setelah perbualan itu dan menjadi ketua hakim negara setelah pesaraan Zaidin. RCI sepatutnya ditubuhkan tidak lama lepas video itu didedahkan. Laporan dikeluarkan mengesyorkan Fairuz, bekas ketua hakim negara Yusof Chin, Lingam, Tengku Adnan, Tan dan Mahathir disiasat di bawah pelbagai undang-undang. Namun tidak ada tindakan susulan laporan itu selain Lingam dilarang dan menjalankan amalan sebagai peguam. Dia seorang peguam lah. Satu lagi adalah projek IC Sabah.
Di mana pada masa itu, pada tahun 90-an, dikatakan Mahathir banyak memberi IC kepada pendatang-pendatang tanpa izin di Sabah atas tujuan pilihan raya. Kemudian RCI telah ditubuhkan pada 2012. Laporan Suruhanjaya menyimpulkan mungkin wujud tetapi menyalahkan bekas jabatan pendaftaran yang secara rasuah mengaut jutaan ringgit. Kemudian RCI juga pada kerugian forex dan juga pada 2018-17 mengemukakan RCI tersebut. Ini antara RCI yang pernah diwujudkan. Macam kita kata tadi lah, kan, walaupun mereka terlibat antara Tan Trivision Tan, Azlan Mahathir, tetapi RCI hanya boleh mengemukakan pandangan, boleh mengemukakan cadangan. Mereka tidak ada kuasa untuk mendakwa, mereka tidak ada kuasa untuk menjatuhkan hukum, mereka tidak ada kuasa untuk menyatakan siapa bersalah atau tidak bersalah. So setelah siasatan dibuat, setelah report itu dibuat, maka diserahkan kepada pihak berwajib dan pihak berwajib kena ambil tindakan. Dan dari perkara tersebut yang mana tindakan tidak diambil oleh mereka. Okay, alright. Tu antara cerita-cerita RCI lah, tuan-tuan. Kalau nak tahu, jangan tak tahulah, especially budak-budak yang baru nak up atau budak-budak yang awak kata tak pernah terlibat dalam politik sebelum ini. Sekarang korang tahu apa yang kami hadapi zaman-zaman Mahathir dahulu. Apa masalah yang kami hadapi pada zaman Mahathir dahulu. Baik. Cerita Daim, tuan-tuan. Habislah cerita tu.